Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang saya ucapkan kepada semua yang sedang mengikuti webinar SESMED siri yang ke-6. Pada petang ini kita akan bersama-sama dalam satu lagi siri sesi webinar anjuran SESMED yang bertujuan untuk membincangkan isu-isu berkaitan dengan agenda pendidikan khususnya di IPT. Saya Dr. Azuddin akan menjadi moderator pada petang ini dan pada petang ini kita merasa amat bertuah kerana bersama kita adalah seorang rakan saya, seorang yang mempunyai pengalaman secara langsung dengan topik yang akan kita bincangkan pada petang ini. Sebelum saya perkenalkan beliau, ingin saya ingatkan semua yang sedang mengikuti siaran kita pada petang ini, kita mengalu-alukan pelibatan anda semua dalam sesi perbincangan ini, sama ada secara langsung melalui pertanyaan soalan secara terbuka ataupun menulis soalan-soalan anda ataupun pandangan anda dalam ruangan chat box yang ada dalam sama ada di Webex ini maupun di Facebook. Kami sangat mengalu-alukan pelibatan anda semua bagi menyemarakkan lagi sesi kita pada petang ini. Dan seperti yang saya sedia sebutkan tadi, pada petang ini bersama kita tak lain tak bukan jejaka kaca tampan yang terpapar wajahnya di monitor ini, Dr. Zulkifli Mokhtar. Dr. Zulkifli merupakan pensyarah kanan di Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan. Beliau juga merupakan pengarah Institut Perusahaan Kecil dan Sederhana ataupun ISMI di UMK. Memperolehi ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari UiTM. Kemudian dia melanjutkan pengajian di University of Adelaide dalam bidang inovasi gunaan dan keusahawanan peringkat advance dan akhirnya menyambung pengajiannya di peringkat kedoktoran di Nottingham Trent University dalam bidang pengurusan inovasi. Jadi Dr. Dizol ni, kami panggil Dizol dia, Dr. Dizol ni ataupun Zul ni sememangnya seorang yang mempunyai pengetahuan dalam bidang pengurusan inovasi dan memanglah seorang yang layak untuk berkongsi ilmu dalam topik yang akan kita bincangkan pada petang ini. Pada petang ini kita akan meninjau bagaimana keusahawanan itu dapat dilaksanakan merentasi disiplin pengajian. Sebagaimana yang semua sedia maklum, pada 19 hari bulan Februari 2021 tercatat sejarah dalam pendidikan keusahawanan di IPT apabila yang berhormat Menteri Pendidikan kini Pendidikan Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad telah melancarkan dua dokumen penting iaitu Pelan Tindakan Keusahawanan IPT 2021-2025 sering dikenali sebagai PTK, dan satu lagi dokumen yang amat penting adalah dokumen pendidikan keusahawanan bersepadu yang diterajui oleh pihak UMK sendiri dan juga dilancarkan pada hari yang sama. Dokumen ini amat penting sebab ianya menyediakan satu garis panduan bagi membolehkan IPT menggerakkan agenda keusahawanan di IPT masing-masing. Jadi pada petang ini kita telah menjemput Dr. Zul ni, Dr. Dizol ni untuk membicarakan tentang apa itu EIE dan bagaimana kita boleh memainkan peranan dalam menerapkan EIE dalam program pengajian kita di IPT masing-masing. So, Doktor, tanpa melengah masa, saya ingin menjemput Doktor untuk memberikan sikit pandangan Doktor dalam hal ini. Silakan, Doktor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sidang hadirin semua. Yang saya muliakan sahabat saya Profesor Madya Dr. Nur Azuddin Yaakob selaku moderator dan juga pengarah di Pusat Pembangunan Keusahawanan dan IKS
UKM SESMAC. Terima kasih atas jemputan doktor terhadap saya, dan terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam takzim daripada pihak pengurusan Universiti Malaysia Kelantan, itu Profesor Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor dan juga pengarah kanan di Pusat Keusahanan Universiti Malaysia Kelantan, iaitu Profesor Dr. Muhammad Ismail. Kalau di UKM dikenali sebagai UKM SESMAC, di Universiti Malaysia Kelantan kita dikenali sebagai UMKEI, UMK Entrepreneurship Institute. Dan saya buat masa ini seperti yang diperkenalkan oleh Prof. Madya Dr. Azuddin tadi, saya adalah pengarah di Institut Perusahaan Kecil dan Sederhana atau ringkasnya ISMI. Jadi ISMI ini dia di bawah Pusat Keusahanan Universiti, dan kami ada pusat lain iaitu UMK CEED, itu UMK Continuous Entrepreneurship Education. Yang ni di mana UMK CED adalah pusat yang menguruskan keusahanan pelajar. Manakala pusat saya iaitu ISMI lebih memberi tumpuan kepada usahawan yang berada di luar sana lah. Okey. Dan yang ketiga kita ada Global Entrepreneurship Research Innovation Center (GERIC) yang lebih memberi tumpuan kepada research ataupun penyelidikan dan juga penulisan kajian kes berkaitan keusahanan. Dan kami ada satu lagi Dr. Din yang baru, IVL, itu Ignite Venture Lab. Yang ini pun di bawah Pusat Keusahanan Universiti, di mana kami memberi tumpuan kepada percambahan idea dalam perniagaan yang berasaskan inovasi. Sebelum ini Dr. Din, saya bertugas di fakulti. Alhamdulillah diberi peluang untuk menjadi Ketua Jabatan Keusahanan, Ketua Jabatan Perniagaan sebenarnya, kemudian Ketua Jabatan Keusahanan dan Timbalan Dekan Akademik di Fakulti Keusahanan dan Perniagaan lah. Jadi perjalanan saya untuk itu adalah orang kata alhamdulillah dah lalui exercise akademik dan juga pembangunan keusahanan. Jadi pada petang ini saya ingin berkongsi sedikit mengenai 3 perkara utama. Yang pertama yang macam Prof. Madya Dr. Azuddin sebut tadi mengenai dokumen yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi, Pengajian Tinggi iaitu EIE, Entrepreneurship Integrated Education ataupun Panduan Pendidikan Keusahanan Bersepadu. Okay, yang ini adalah salah satu roadmap yang menyokong PTK tadi, Pelan Tindakan Keusahanan di peringkat IPT. Jadi untuk EIE ni saya rasa kita perlu berkongsi matlamat dengan PTK, iaitu kita ada 2 objektif utama yang besar. Iaitu yang pertama untuk melahirkan usahawan pelajar, SE dia panggil, SE. Yang kedua adalah usahawan graduan ataupun GE, Graduate Entrepreneur, SE, Student Entrepreneur. Jadi 2 perkara ni adalah menjadi kita katakan kompas utama IPT yang memberi keutamaan agenda keusahanan dalam sama ada di peringkat pusat keusahanan maupun di peringkat fakulti. Okey. So SE tadi, usahawan pelajar adalah merujuk kepada pelajar yang telah menubuhkan syarikat perniagaan semasa belajar. Jadi bila mereka datang ke IPT, sama ada universiti ataupun IPT yang lain seperti politeknik, college community yang bernaung di bawah KPT, kita mengharapkan mereka ada agenda untuk ini. Yang kedua, yang inilah menjadi orang kata icing on the cake ataupun target utama, iaitu untuk menghasilkan usahawan graduan, GE, iaitu pelajar yang menjadi usahawan dan yang mempunyai syarikat perniagaan selepas pengajian. So ini adalah yang dikatakan sebagai golongan yang akan menjadi penyumbang kepada kelompok usahawan yang akan datang. Jadi mereka universiti ataupun IPT adalah tempat untuk kita menghasilkan usahawan graduan ini. Okay, yang tu yang kita katakan landscape yang kita jelas mengenai EIE ini. Di samping itu, EIE ini juga kita bahagikan kepada 2 strategi utama lah Dr. Din. Yang ni yang pertama ialah strategi mengenai pembangunan kurikulum. Yang ni saya akan berkongsi sikitlah pembangunan kurikulum. Yang kedua adalah strategi yang kedua adalah untuk memperkasakan sistem sokongan pembelajaran. Pada pendapat saya, Doktor, mengenai
sistem sokongan ini, dianya perlu datang daripada across faculty ataupun silang fakulti. Dia hanya bukan terletak di bahu fakulti yang berasaskan pengajian perniagaan, namun dia kena merentasinya. Seperti di Universiti Malaysia Kelantan, kita ada 3 jalur utama lah. Kita katakan 3 jalur utama. Yang pertama jalur pengajian sosial, social sciences dan juga business. Yang kedua kita ada jalur pengajian seni ataupun art studies. Dan yang ketiga adalah pengajian yang berasaskan sains tulen, social pure science based. Jadi kami ni senang Dr. Din. Kalau yang berada di Kota Baru, di kampus kota ini, yang tempat saya berada sekarang, kami ada 2 fakulti di sini. Itu Fakulti Keusahaman dan Perniagaan dan Fakulti Hospitality, Pelancongan dan Kesejahteraan. Ini kelompok kami. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua berada di Bacok, yang pengajian perniagaan, pengajian seni, warisan dan juga architecture, arkitek. Jadi itu kelompok mereka. Dan juga pembangunan insaniah, humanities. Jadi ada 3 fakulti di sana. Manakala di Jeli, dalam perjalanannya dalam 100 km daripada Kota Baru ni, kelompok itu adalah tertumpu kepada pengajian sains tulen. Kami ada 3 fakulti di sana, iaitu Fakulti Sains Bumi, FSB, Fakulti Industri Asas Tani, dan Fakulti Bio Kejuruteraan dan Teknologi. Jadi kami di sini ada 3 wing ni dan kami cuba gabungkan ketiga-tiga ni untuk memastikan agenda keusahawanan di IPT berlaku. Okey. Kita kembali kepada strategi yang pertama tadi Dr. Din, mengenai pembangunan kurikulum. Okey. Jadi kat sini kita melihat kepada kerangka HIEP, HIPS. Yang ni iaitu pendidikan berimpak tinggi. HIPS ni adalah menjadi kerangka utama untuk kita membangunkan kurikulum. Nanti saya akan cerita sedikit mengenai HIPS ni. Yang inilah yang Prof. Mahdi Dr. Azudin selalu sebut kat saya. Tolong explain mengenai integrate, embed dan infuse. 3 perkataan ni. Dan sebenarnya ada satu lagi Dr. Din, stand alone. Nanti saya cerita mengenai itu. Jadi kat sini untuk inisiatif pertama itu pembangunan kurikulum, ukuran kejayaannya adalah kita lebih memberi tumpuan kepada peratus usahawan, peratus pelajar yang mendapat pendedahan mengenai keusahawanan. Okey. So kat sini saya terus masuk contoh sebagai Universiti Malaysia Kelantan lah sebagai contoh. Di Universiti Malaysia Kelantan, pembangunan kurikulum kami berdasarkan keperluan untuk memberi pendedahan keusahawanan kepada semua pelajar. Okey, apa maksudnya di sini Dr. Din? Kalau saya boleh bagi contoh, program sarjana muda. Okey, program sarjana muda ataupun kalau di MQA itu level 6 lah. Dan program sarjana muda selalunya dia akan jumlah kredit yang disyaratkan oleh MQA adalah di antara 120 hingga 130 jam kredit. Okay, jadi kami di sini ambil inisiatif masa kami mula-mula mereka bentuk ini, iaitu kami wajibkan dalam 12 jam kredit. 12 jam kredit perlu ada subjek keusahawanan dan subjek ini perlu diambil oleh semua pelajar. Yang kita brandkan dia khusus teras keusahawanan universiti. Okey, khusus teras keusahawanan universiti, dan khusus teras keusahawanan universiti ini lebih tertumpu kepada pendedahan. Okey, khusus yang pertama yang kita buat adalah asas keusahawanan ataupun fundamental of entrepreneurship. Okey, dan yang kedua adalah kursus gelagat usahawan, entrepreneurial behavior. Yang ni 2 ni memang tak dapat tidak mereka kena ambil. Even sekarang ni dalam struktur yang baru pun mereka kena ambil. Kerana asas keusahawanan ni kita beri pendedahan yang seasas seluas mungkin lah. Mungkin kita tengok kursus tu agak shallow by nature of it. Tapi dia memang kalau kita tengok dia dalam tu ada minggu keusahawanan dan sebagainya. Ini akan memberi orang kata rasa ataupun feel untuk menjadi seorang peniaga lah. Belum dia jadi usahawan lagi Dr. Din. Dia lebih kepada memberi pendedahan kepada perniagaan. Kemudian
bila dah tamat asas keusahawanan tu, mereka akan ambil subjek yang kedua, iaitu gelagat usahawan, entrepreneurial behavior. Dalam entrepreneurial behavior ni, kursus ini memberi penekanan terhadap faktor psikologi, faktor psikologi yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi, kekal dan juga berkembang sebagai seorang usahawan. Sebagai contohlah Dr. Din, ada subjek ni yang ni topiknya ialah mengenai mindset. Mengenai mindset ni kita ada quiz. Quiz ni selalunya pelajar suka buat, pensyarah pun suka buat. Iaitu kita tengok kat mana kita berada antara fixed mindset dengan growth mindset. Ini selalunya kita ambil Dr. Carol Dweck punya instrumen, dia ada quiz tu dan pelajar akan tengok. To our surprise juga, pensyarah macam saya buat ni, nak kata growth pun tidak, nak kata fix pun tidak. Kadang-kadang kita ambil yang jalan tengah lah. That's why mungkin kita end up jadi entrepreneurship educators compared to becoming an entrepreneur lah. Okay. Kemudian bila dah habis tu, kita ada dua subjek lagi. Yang struktur sebelum ini, ada kursus iaitu pembangunan dan pengurusan enterprise baharu dan juga pengurusan inovasi dalam keusahawanan. Dia alternate dua tu. Okey, subjek yang ketiga. Kemudian kursus yang keempat ataupun subjek yang keempat adalah keusahawanan strategik dan juga keusahawanan korporat. Yang keusahawanan korporat ini adalah yang kita sebut sebagai menyediakan pelajar-pelajar ini untuk menjadi seorang intrapreneur. Seseorang yang mempunyai pemikiran, berciri-ciri keusahawanan dan tindakannya sebagai seorang usahawan, namun mereka berada dalam organisasi lah. Jadi macam mungkinlah doktor, macam kita ni bolehlah kita sebut sebagai intrapreneur, or even kalau kita tengok ketua-ketua ataupun captain of the industries, kebanyakannya mereka kita boleh ambil sebagai ikon intrapreneur. So yang tu adalah berbentuk pembangunan kurikulum, yang strategi yang pertama dalam EIE yang kita sebut. Kemudian strategi yang kedua adalah memperkasakan sistem sokongan pembelajaran. Yang ni yang dah nak masuk ekosistem lah sikit. Okey. Objektif ataupun inisiatif yang pertama di bawah strategi ini adalah melaksanakan rangka kerja penjanaan pekerjaan. So, job creator framework. Yang ni adalah di mana kerangka yang kita buat supaya pelajar faham bahawa bila mereka terjun ke bidang keusahawanan, mereka ada tanggungjawab. Bukan saja tanggungjawab kepada diri mereka, tapi tanggungjawab kepada masyarakat, kepada society dan juga kepada di sekeliling. Jadi tanggungjawab yang lebih jelas adalah kita katakan sebagai seorang job creator. Jadi ukuran di sini adalah kejayaan merujuk kepada peratus penciptaan usahawan graduan. Tadi yang disebut sebagai ada dua fokus, iaitu usahawan pelajar dan usahawan graduan. Inisiatif pertama di bawah memperkasakan sistem sokongan. Inilah indikator utama dia, iaitu penciptaan usahawan graduan. Iaitu pelajar yang mempunyai syarikat dan meneruskan perniagaan selepas sejurus mereka tamat belajar di universiti ataupun IPT masing-masing. Kemudian inisiatif kedua adalah menambah baik ekosistem yang menyokong aktiviti keusahawanan pelajar. Ini ekosistem lah yang kita laksanakan. Ada yang dilaksanakan secara sentral. Ada yang dilaksanakan secara sentral di bawah pusat keusahawanan. Ada yang dilaksanakan decentralized di peringkat fakulti. Okay. Jadi ukurannya adalah merujuk kepada peratus pelibatan pelajar dalam perniagaan semasa di kampus. Yang ini adalah di bawah ekosistem. Sebab ekosistem yang kita buat adalah what we call it, saya guna terma adalah closed ecosystem. Ekosistem yang berasaskan organisasi. Sebab kalau kita tengok sebenarnya Dr. Din, ekosistem keusahawanan ni luas. By right ekosistemnya berada di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP.
Tapi tak apalah, at the moment di bawah IPT kita kata ni ekosistem kita. Bila mereka tamat, mereka masuklah, harapnya boleh menjejak kaki ataupun terus terjun dalam ekosistem di peringkat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Okey. Inisiatif yang ketiga di bawah memperkasakan sistem sokongan adalah memperkukuhkan kompetensi tenaga pengajar dan pembimbing keusahawanan. Yang ni orang-orang macam kita lah. Macam kita yang perlu diberi pendedahan dan juga diberi latihan untuk membimbing pelajar. Dan diukur berdasarkan bilangan pendidik yang mempunyai kemahiran keusahawanan. Okey. Yang ni saya nak jelaskan sedikit. Kita faham bahawa tidak mudah untuk menjadi pembimbing keusahawanan. Apatah lagi keusahawanan itu sendiri ataupun niagaan itu sendiri dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Tapi di sini kita ambil pendekatan bahawa bimbingan yang kita buat adalah lebih kepada coaching. Lebih kepada kejurulatihan lah. Jurulatih ni dia perlu dekat dengan pelajar, satu. Yang kedua, dia akan memberi teguran secara terus. Jadi kat sini kita tengok banyak IPT dah dilaksanakan dan even inisiatif memperkukuhkan kompetensi tenaga pengajar dan pembimbing keusahawanan ni giat dilaksanakan. Cuma kita nak tengok klien kita lah, Dr. Din. Pelajar-pelajar kita ni kan. Jadi seperti universiti lain juga, UMK mengambil serius perkara ni dan kita letakkannya di bawah program khas. Sebagai contoh, di bawah program TUBE, Tunas Usahawan Belia at IPT, memang kita lantik pembimbing keusahawanan utama, dan di bawah pusat saya kita create satu lagi lah, kita katakan pembimbing keusahawanan bersekutu, associate mentor pula bawah tu. Jadi tujuannya macamlah kita supervise ijazah tinggi, kita pun nak pastikan bahawa pembimbing ni tak putus lah, maksudnya continuing dan terus dibimbing dengan baik. Jadi itu adalah kita katakan fokus EIE, dan EIE yang kita lihat ini adalah sebenarnya bernaung di bawah DKN lah, Dasar Keusahawanan Negara, yang melihat kepada keperluan untuk menjadi negara berteraskan keusahawanan pada 2030. Jadi saya percaya DKN ni hadirin semua faham, dia lebih bersifat nasional dan universiti ataupun IPT menyokong salah satu tangga di situlah. Dan saya pergi sedikit mengenai EIE ni dari segi pendidikan keusahawanan lah. 5 fokus utama, iaitu kurikulum bersepadu yang kita sebut sebagai integrated kurikulum, yang saya akan pergi sekejap lagi. Aktiviti keusahawanan pelajar ataupun aktiviti keusahawanan yang mendorong pelajar mempunyai pengalaman dalam keusahawanan ataupun perniagaan. Yang ketiga, program pembangunan keusahawanan pelajar yang lebih bersifat kepada mengasah mereka dari segi jati diri. Jati diri sebagai seorang usahawan lah. Yang ni kita boleh share secret sikit lah. Ada rakan saya nampak tadi kan, Dr. Syahril Nizam, berasal daripada UMK juga, sekarang ni dah berhijrah ke Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau lagi tahu. Bila kita ambil pelajar ni, ada yang dah ada inclination ataupun minat terhadap keusahawanan. Cuma mereka tak ada jati diri. Jati diri ni lah yang kita kata kita nak asah supaya mereka sedar bahawa mereka ada potensi. Yang ni kita di bawah program khas yang kita buat di Universiti Malaysia Kelantan, iaitu bawah Sarjana Muda Keusahawanan Do You to I. Siapa yang masuk program ni, mereka kena lalu bootcamp dulu. Tahun pertama tu lalu bootcamp. Bukan tahun pertama, minggu pertama tu lepas minggu mesra pelajar tu, minggu 3M tu, terus pergi bootcamp. 60 orang. Jadi kita kat situ kita akan tengok daripada 60 orang pelajar yang saya ambil contoh Sarjana Muda Keusahawanan To You To I ni, kita akan terus bahagikan yang mana satu yang ada potensi, yang mana satu yang tengah-tengah, yang mana satu yang kita kena push. Jadi kita bagi 3 lah. Yang sangat berpotensi itu contohnya mereka dah ada produk,
mereka dah jelas mengenai perjalanan perniagaan, jadi kita kata kita bagikan boost up sikitlah, kita bagi turbo sikit kat mereka ni untuk mereka bergerak yang ni. Yang berada di tengah-tengah itu, kita akan menjelaskan ataupun kita cuba crystallize the business idea. Yang ni kita ambil pendekatan di mana buat masa ni lebih tertumpu kepada kerangka akademik ataupun kerangka teori. Namun jika diperlukan, yang ni kita invite industri in untuk tengok. Dan kalau yang grup yang ketiga, kalau mereka ni tak jelas, kita akan cuba memberi panduan dari segi pementoran industri supaya mereka ada hand holding. Elemen yang keempat yang ada dalam pendidikan keusahawanan di bawah EIE ini adalah ekosistem keusahawanan yang saya jelaskan tadi, iaitu memberi fokus kepada ekosistem keusahawanan yang memudahkan pengembangan keusahawanan dalam institusi. Ini merangkumi tadbir urus yang kita ada sekarang, tertumpu kepada sama ada kalau centralized di pusat keusahawanan. Inkubator perniagaan, setiap IPT digalakkan untuk ada inkubator perniagaan mengikut kapasiti masing-masing. Makmal inovasi, makmal inovasi yang kami di Universiti Malaysia Kelantan, kita ada Ignite Venture Lab dan juga teknologi. Dan yang kelima adalah penilaian keusahawanan, iaitu kita melihat kepada bilangan perniagaan syarikat terbitan, startup dan memantau perkembangan mereka lah. So, saya fikir itu adalah mengenai EIE dan saya rasa banyak lagi yang kita boleh bincangkan. Jadi, mungkin kita pause kejap di situ sebelum kita pergi kepada mengenai landscape cross-disiplin ke macam mana Dr. Din? Kalau just in case ada apa-apa yang nak ditanya ke dulu ataupun saya teruskan macam mana Dr.? Elok juga kita berhenti untuk tengok sama ada soalan di kalangan penonton kita berkaitan dengan apa yang telah diterangkan oleh Dr. Zul tadi. Saya tertarik melihat amalan yang dilaksanakan di UMK. Nampak macam dianya merupakan satu usaha menyeluruh yang bersepadu, yang ianya mengambil kira banyak aspek. Saya perhatikan tadi bila doktor menerangkan ini orang kata half time bukan half time dia rehat dulu dua aspek penting yang doktor sebutkan tu iaitu strategi berkaitan dengan pembangunan kurikulum dan juga pembangunan ekosistem yang menyokong sistem pembelajaran tu. Saya rasa itu memang sememangnya perlu dilaksanakan secara serentak bagi memastikan ianya dapat menghasilkan output dan outcome sebagaimana yang diharapkan. Cuma doktor, kalau doktor juga boleh kongsi pengalaman di UMK, bagaimana nak dapat buying in di kalangan tenaga pengajar, ahli akademik ni bila kita cakap pasal pembangunan kurikulum yang menerapkan keusahawanan ataupun ekosistem yang menekankan kepada pembangunan sistem pembelajaran berteraskan keusahawanan ni. Macam mana pengalaman di UMK? Alright, terima kasih Doktor atas penyoalan tu. Di Universiti Malaysia Kelantan yang hadirin semua, penekanan terhadap keusahawanan diberikan tadi Doktor bertanya mengenai kepada staf. Jadi kat sini kita mengambil berat mengenai pendedahan kepada mereka. Selalu di IPT dia ada dua kelompok utama, iaitu tenaga akademik dan tenaga pentadbir. Tenaga pentadbir. Kami tak bezakan dua ni apabila membuat pendedahan keusahawanan, iaitu melalui kursus keusahawanan yang perlu dihadiri oleh mereka yang ingin mengesahkan jawatan. Jadi kita bagi ada dua modul utama. Satu, modul pendedahan kepada keusahawanan. Yang kedua, universiti sebagai universiti keusahawanan. Dua modul utama inilah. Kalau saya boleh kongsikan doktor, kalau untuk yang pengetahuan asas mengenai keusahawanan ini, kebetulan saya pun ada juga bagi sharing, kita memberi mengenai definisi yang berbeza mengenai keusahawanan. Okey, definisi yang berbeza mengenai keusahawanan ialah
kita ambil lah sikit kan definisi kalau saya rasa hadirin pun biasa, definisi yang diberikan oleh Schumpeter, definisi yang diberikan oleh McClellan. Jadi kat sini mereka tahu okey sebenarnya definisi keusahawanan ni besar. Orang ada yang cakap macam ni, ada yang cakap macam tu. Sebagai contoh yang selalu menarik perhatian definisi oleh Schumpeter, iaitu usahawan atau keusahawanan ini adalah satu aktiviti yang menggabungkan sumber-sumber baru, recombination. Jadi kat sini kita kata inilah di mana kreativiti akan timbul, inovasi akan ada dan sebagainya. Okay, yang tu yang set pertama. Itu pun dalam 1 jam, 1 jam setengah. Dan dia akan sekurang-kurangnya dapat tahu sebenarnya ilmu keusahawanan ni macam ni. Okay. Yang modul kedua adalah UMK sebagai Universiti Keusahawanan. Tapi saya guna tema Universiti Keusahawanan sajalah. Yang ni kita akan melihat memberi pendedahan mengenai struktur. Mengenai struktur ataupun governance keusahawanan itu sendiri dalam universiti. Okey. Jadi dan kita menggariskan bahawa keusahawanan adalah agenda utama. Dan kita akan tanya mereka apakah fungsi ataupun peranan yang mereka nampak sebagai seorang kaki tangan universiti yang ingin mencayakan agenda ini. Okay, sebagai contoh kan, ingat dululah saya lupa nak sampaikan saya menyertai Universiti Malaysia Kelantan ni pada tahun 2007 sebagai tutor lah, sebagai tutor. Dan masa tu kita katakan kita selalu berbual mengenai keusahawanan ni lah. Dan kadang-kadang kita nakal jugalah kan. Kita jumpa driver kan, pemandu kita tanya, ialah dalam dialek Kelantan lah kan. Apa yang dimaksudkan dengan keusahawanan ni? Oh, dia punya penjelasan doktor. Panjang lebar. Kadang-kadang kita rasa, ini boleh ni jadi ni that feel good factor yang kita timbulkan. Ada yang kata keusahawanan ni perniagaan, ada yang kata keusahawanan ni menolong orang. So banyak definisi. Cuma kita katakan di mana governance tu dia jelas. Okey, yang ini tanggungjawab pusat ni untuk apa? Sebab kita faham bahawa pelanggan utama kita adalah pelajar dan juga orang di luar sana lah. Okey, bila pelajar katakan dia melihat kepada aktiviti keusahawanan yang berlaku dalam pelajar ataupun pelajar, sebab pelajar ni kalau kita tengok mereka akan berkomunikasi dengan kepada sesiapa yang mereka selesa. Bukan saja pensyarah. Contohnya kalau mereka rapat dengan penyelia asrama. Sebagai contohlah pelajar yang tinggal di hostel, mereka akan berbual mengenai aspirasi mereka untuk menjadi usahawan dan kita nak supaya mereka ni mendapat penasihatan yang orang kata ikhlas. Jadi kat sinilah kita beri pendedahan dalam kursus ini bahawa agenda utama universiti adalah untuk melahirkan usahawan, tapi dalam masa yang sama kita jangan lupa bahawa universiti tempat kita bekerja adalah institusi juga yang terdiri daripada golongan pendidik. Yang ni yang saya ingatlah doktor. Adalah seorang profesor dia cakap kat saya, dia kata, Zul, kita mesti ingat ni, kita ni beza universiti pendidik dengan universiti pendidikan. Dia kata, saya termenung seorang diri macam mana nak jawab soalan ni. So pendidik ni rupanya adalah dia tak kira jawatan apa yang dia ada, tapi dia memberi nasihat yang betul lah kepada pelajar kita terutamanya. So yang tu yang kita nampak bahawa dua cara utama ni yang kita memberi kefahaman kepada kaki tangan kita lah kan. Dan kalau yang kita boleh tengok lagi, kalau untuk pensyarah, memang kita di Pusat Keusahawanan Universiti apabila ada jemputan untuk latihan pembangunan keusahawanan sebagai yang saya sebut tadi, pembimbing keusahawanan, kita pastikan ada balance participation lah daripada yang saya sebut jalur pengajian perniagaan, jalur teknologi kreatif dan jalur sains tulen. Tapi itu our surprise sebagai contoh doktor yang kita sebut tadi di belakang tabir mengenai pelibatan
pensyarah dalam proceed yang diketuai oleh UiTM, ramai daripada jalur daripada sains sebenarnya datang. Dan mereka berupaya, dan mereka ni yang menariknya adalah mereka berupaya mencetuskan satu kita katakan fenomena yang agak menarik, iaitu promotion of social enterprises. Keusahawan sosial. Sebab kita kadang-kadang business study ni kita banyak fokus kepada commercial entrepreneur. Jadi kadang-kadang kita lupa mengenai social entrepreneur ni, mereka yang pick up. Sebab mereka ada kerangka, ada kursus, sebagai contoh pemeliharaan di rakan-rakan saya di Jeli, ada kursus pemeliharaan hutan, conservation of flora and fauna. Jadi yang ni we can turn that into social enterprise framework. So itulah pengalaman kami, panjang sikit lah, maaf Doktor. Menarik penjelasan tu. Mungkin Doktor boleh sambung lagi, Doktor. Silakan. Okay, alright. Jadi untuk yang seterusnya, tadi saya dah hadirin semua, tadi saya dah bercerita mengenai EIE, harapnya semua jelas, dan saya sampaikan tadi pada Dr. Din, kata saya bukanlah orang yang terbaik, tapi saya cubalah. Okey. Yang ini saya nak bercerita ataupun memperihalkan mengenai keusahawanan merentasi disiplin. Mungkin kita kata ini benda yang baru ni. Tapi melalui saya makan sebenarnya Doktor, kalau kita tengok mengenai cross disiplin ni, sebenarnya Universiti Harvard dah buat pada 1947. Cuma masa tu terma dia panggil across campus. Mungkinlah maaflah saya tak pernah ke Harvard, tapi mungkin di Harvard tu kampusnya sedikit berlainan, mungkin mereka ada kelompok-kelompok. Jadi mereka meletakkan itu sebagai satu agenda utama pada 1947 di Harvard Business School, dan mereka telah berkembang pesat di sana. Dan ini kita melihat kepada satu dapatan daripada OECD sebenarnya yang menggariskan bahawa keusahawanan ataupun entrepreneurship education perlu menjawab soalan-soalan yang asas, iaitu what, why, when and how. Selalu biasalah selalunya 4W. Satu lagi what dah masuk, tapi kita akan cuba jawab yang itu. Jadi OECD telah mengemukakan cadangan ini pada tahun 2015 lagi. Okey, 2015 dia dah meletakkan bahawa mengenai entrepreneurship education ni, kalau what yang kita nak adalah, sebab keempat soalan ini akan menjawab hala tuju cross disiplin dalam entrepreneurship education. Okey, sebagai contoh, what yang digariskan oleh OECD di sini adalah mengenai apa itu keusahawanan yang membezakan daripada disiplin lain. Okey, dan definisi yang diberikan adalah mengenai starting a business. Iaitu yang generik, what dia. Tapi dalam masa yang sama, dia kata bukan itu saja. Yang lebih penting adalah memastikan pelajar menjadi lebih kreatif, opportunity oriented, proaktif dan inovatif. Okey, kalau kita tengok Doktor, perkara-perkara ini tak semestinya datang daripada non-technical saja. Orang yang teknikal, sebagai contoh engineering, saya rasa Universiti Kebangsaan Malaysia hebat dengan kejuruteraan dia, dan mereka, kalau saya boleh bagi analisis sikit, mereka adalah seorang yang boleh ada kreativiti dan inovatif, kerana mereka sentiasa melaksanakan yang dipanggilkan sebagai eksperimen. Eksperimen kan dia selalu recombine dan sebagainya. Yang ini akan menghasilkan sesuatu yang berbeza lah. So yang tu yang soalan what. Why adalah, tapi yang ni bias sikit. Dia lebih kepada economic development. Tak dapat tidaklah. Why ni kita kena entrepreneurship education across disiplin ni. Dia bias sikit kerana kompas utamanya dia adalah mengenai pembangunan ekonomi. Jadi kita kena tahu bahawa
dan kita kena memberi kefahaman bahawa setiap disiplin dalam mana-mana universiti IPT tak dapat tidak secara langsung atau tidak langsung akan memberi sumbangan kepada pembangunan ekonomi. Contohnya lah, again about engineering, kalau tak ada yang mempunyai kemahiran engineering ni, maka kita tak akan dapat sesuatu yang kukuh, sesuatu yang lebih inilah. Dan why adalah why kita dah jawab, dan juga when. Cuma when ni adalah soalan yang perlu dijawab secara holistik ataupun secara pragmatik. Why, sama ada kita nak letaknya agenda keusahawanan di awal ataupun secara berterusan. Cuma OECD mengatakan bahawa, yang ni kita buka lah sikit pemikiran kita, dia kata kalau boleh bermula di IPT ni lambatlah. Lambat sikit. Dia menggariskan kepada primary school lah. Tapi tak apalah, mungkin mereka telah matang dari segi ekonomi dan mereka telah bersedia lah. Okey, poin yang seterusnya adalah mengenai how. Yang ni mungkin berkait rapat dengan kita, iaitu bagaimana untuk memastikan pelajar faham mengenai business process. Yang ni mengenai business process ataupun proses perniagaan. Yang ni adalah kita boleh jawab kat sini, iaitu mengenai kepentingan untuk membangunkan joint project. Joint project adalah salah satu perkara yang penting mengenai keusahawanan cross disiplin. Okey. Di samping itu, saya melihat keusahawanan ni dia ada 3 kategori utama. Pendidikan, maaf saya. Satu, educating through entrepreneurship, melalui keusahawanan. Educating untuk keusahawanan, educating for entrepreneurship, dan educating about entrepreneurship. 3 saya ulang. Educating through entrepreneurship, educating for entrepreneurship, dan yang ketiga, educating about entrepreneurship. Okey. Ini adalah 3 prinsip utama apabila kita ingin cuba melaksanakan agenda keusahawanan across faculty. Okey. Mengenai teaching about entrepreneurship, yang ni kalaulah semua fakulti boleh buat, tak apalah. Kalau tak, fungsi kita lah, fungsi SESMED atau fungsi UMK Entrepreneurship Institute untuk buat. Teaching about entrepreneurship adalah bermaksud menerangkan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan keusahawanan. Highly theoretical on entrepreneurial. Kalau saya boleh buka sikit, mungkin kita boleh kata contohnya keusahawanan yang terkait mengenai psikologi keusahawanan. Yang ini kita boleh ajar kepada pelajar kejuruteraan, apatah lagi pelajar education, School of Education, School of Social Science and Art, sebab mereka faham, sebab yalah we dealing with human, doktor. Jadi entrepreneurial psychology ni saya rasa dah cukup. Kalau kita kena create sebagai servicing lah. Yang kedua adalah teaching for entrepreneurship, adalah untuk memastikan pelajar-pelajar mempunyai pengetahuan dan kemahiran. Pengetahuan dan kemahiran mengenai enterprise formation ataupun pembentukan enterprise, pengoperasian dan juga pengembangan ataupun growth. All in all is about new venture creation. New venture creation. Jadi mungkin di fakulti lain yang bukan berasaskan perniagaan, mereka boleh ada kursus ini sebagai elektif. Sebagai elektif di hujung pengajian. Kalau pengajiannya 4 tahun, mungkin tahun ketiga boleh dapatlah. Saya percaya dulu saya pernah ke University Science Malaysia, mereka ada kursus ni. Enterprise formation. Dan yang ketiga tadi itu mengenai teaching through entrepreneurship. Yang ni ialah learning by doing lah. Learning by doing. Selalunya kita ambil ini sebagai over and above lah. Sebab kadang-kadang kita bila learning by doing ni, bila kita nak pergi cross faculty, cross disiplin, ada sesetengah disiplin ni dia dikawal selia oleh badan profesional.
Jadi tak bolehlah sangat kita nak kata nak burden mereka, tapi kita boleh lakukan secara di luar struktur lah. Okay, so teaching through entrepreneurship, learning by doing, di mana pelajar akan perlu melaksanakannya. Okay, cuma kami di Universiti Malaysia Kelantan kami ubah sikit yang teaching through entrepreneurship ni, sebab kami dah buat perkara ini semasa tahun pertama di bawah kursus asas keusahawanan tadi. Di bawah kursus teras keusahawanan universiti. Okay? So that is how perkara-perkara ini berlaku, di mana kita tengok 3 konsep itu, saya ulang tadi, iaitu educating through entrepreneurship, educating for entrepreneurship, dan educating about entrepreneurship. So kalau kita boleh berbincang dari hati ke hati dengan pihak pentadbir universiti, terutamanya para dekan ataupun pengarah pusat, kalau di politeknik ataupun college community, mereka akan mendapat satu kefahaman. Cuma kat sini apa objektif dia sebenarnya untuk cross disiplin ni? Okey, dia mesti cover 2 kompetensi utama. Okey, yang pertama adalah yang kita sebut sebagai operational competency, kompetensi operasi. Yang kedua ialah entrepreneurial competencies lah. Okey, jadi operational competency ini adalah sebenarnya adalah untuk mencipta dalam perjalanan pengajian mereka, kita nak mereka faham, mereka mampu untuk mencipta peluang. Yang ni operational competency merujuk kepada kompetensi yang mereka boleh buat untuk membentuk peluang ataupun mencipta value creation lah orang kata. Okey. Kerana mereka akan faham mengenai proses, pengoptimum dan kecekapan. Yang ni kita fahamlah mengenai operational competencies. Kemudian bila mereka untuk entrepreneurial competency, mereka mesti yang dinamakan sebagai expanded value creation. Value creation yang lebih besarlah, sebab bila dia dah faham mengenai operasi, mereka akan dapat this entrepreneurial competency. Yang inilah di mana inovasi ada berlaku, new offering dan juga continuous learning lah yang kita tengok. So yang tadi kita sebut 3 dan dia akan pergi menjurus kepada operational competency dan juga entrepreneurial competencies. Okay. Now, saya rasa satu lagi saya nak highlight di sini adalah mengenai yang kita namakan sebagai activities. Activities. Tadi mengenai kompetensi. Kalau kita tengok activities, dia ada 2 jenis activities yang kita boleh ketengahkan, iaitu enterprise activities dan juga business activities. Okey, apa beza 2 ni? Beza 2 ni adalah satu, enterprise activities ni dia boleh dilaksanakan di luar kurikulum. Di luar kurikulum, iaitu lebih berbentuk kepada new concept ataupun new product. Maksudnya kalau mereka tak masuk dalam struktur pun mereka boleh bayangkan. Jadi sebagai seorang peniaga, mereka boleh buat apa? Tanpa melihat kepada mereka sebagai seorang engineer ke, seorang doktor veterina ke, tapi mereka tahu mereka boleh melaksanakan enterprise activity ni. Tapi bila mereka dah ada enterprise activity ni ataupun enterprise thinking ni, mereka tetap kena laksanakan business thinking. Sebab business thinking ni dia ada proses doktor enterprise formation, lepas tu dia kena faham mengenai business activity yang lain, mengenai market penetration, penembusan market, packaging, yang benda-benda macam itulah yang kita tengok. So sekarang ni yang tu adalah dari segi konsep, dan kita sekarang ni dah masuk yang ketiga sebenarnya. Nanti kita akan pergi pada soalan mengenai macam mana kita nak buat, kerangka mana yang kita nak buat. Kalau di peringkat IPT, tak dapat tidak kita mesti berasaskan outcome based education, OBE. OBE, dan di bawah OBE itu ada
ada satu subtopik yang dinamakan sebagai High Impact Educational Practices. HIEPS, HIEPS. Yang ni dah memang ada kerangka di peringkat JPT. Kita akan guna kerangka itu kerana dalam kerangka ini kita ada lebih daripada 5 elemen utama. Okey, nanti saya pergi fokus pada satu elemen. Iaitu yang pertama, pembelajaran berasaskan komuniti yang kita sebut sekarang sebagai SULAM. SULAM yang kita biasa dengan perkataan Service University Services for Society. Yang kedua, penyelidikan empirikal yang kita buat selalunya di peringkat politeknik pun ada buat. Yang ketiga adalah projek capstone. Yang keempat adalah latihan industri. Yang kelima, tugasan kolaboratif. Yang keenam, pembelajaran secara pelbagai. Yang seterusnya, seminar, dan ada di sini menekankan di bawah HIPS ini adalah pendekatan penilaian antara disiplin. Okey? Penilaian antara disiplin. Okey. Kita pergi kat situ. Kat mana sebenarnya kita akan tackle? Yang inilah yang Dr. Din ada tanya saya. Saya pun buatlah carian kan. Macam nak jawab soalan periksa bila Prof. Mahathir Dr. Din tanya tu lah. Kita kena prepare sikit. Jadi bila kita katakan mengenai pendekatan di antara disiplin tadi ataupun cross disiplin ni, maka ada 4 terma utama. 3 lah kan, tapi saya sebut 4. Yang pertama mengenai integrasi. Okey. Yang kedua adalah embed ataupun penyerapan. Okey. Yang ketiga infuse ataupun sebati. Yang kelima, yang keempat yang biasalah standalone. Okey. Sekarang ni mari kita tengok mengenai integrate ataupun integrasi ni. Jadi integrasi ni kalau kita tengok kata kerja dia adalah campuran lah, mix ataupun merge. Bagi saya untuk integrasi ni adalah integrasi adalah kita memberi peluang untuk gabungan kursus. Kita boleh gabung kursus. Jadi yang ni adalah di mana kita memberi peluang untuk gabung kursus melalui team teaching. Kita boleh buatlah. Ini doktor selalunya pihak academic office, academic management office lah. Kita kena naik turun untuk memahamkan lah. Okey. Dan dia mesti ataupun boleh menggabungkan kepakaran 2 fakulti yang berbeza. Contohnya lah kalau saya di Fakulti Keusahanan dan Perniagaan, saya nak gabungkan kursus berasaskan sains tadi, teknologi ataupun arts. Saya boleh gabung. Kalau kami menggabungkan di antara yang di Fakulti Keusahanan dan Perniagaan buat, iaitu pengajian retail management ataupun pengurusan peruncitan. Okey, kita gabungkan di antara pengurusan dan bidang retail. Ataupun ni. Jadi integrasi ilmu dan kemahiran boleh dikategorikan kepada 3 jenis utama, iaitu dalam, within, iaitu satu kursus secara sendiri. Maksudnya kita gabung satu kursus. Ataupun 2 kursus yang berbeza. Boleh juga. Dan luar kursus pun boleh. Yang ni mungkinlah sedikit memberi cabaran. Kerana kalau di universiti ni doktor, kita masih ada yang tak salah, iaitu mementingkan what we call body of knowledge tu, disiplin ilmu tu. Jadi tapi kalau kita nak buat untuk integrasi ni, kita kena ada flexibility ataupun kita kena free up our mind daripada that one. Jadi kita boleh kena terima ini adalah salah satu sekolah fahaman, school of thoughts yang boleh kita terima lah untuk integrasi ni. Okey, yang kedua adalah embed ataupun penyerapan dalam kursus. Kita serap dalam kursus, dia boleh berada ataupun boleh appear dalam struktur, tetapi secara pilihan, elektif lah. Elektif. Kalau kita tengok definisi, ialah sengaja dimasukkan dan dirancang secara tersusun dalam strategi pengajaran kursus. Okey, saya bagi contoh doktor. Iaitu di Universiti Malaysia Kelantan, kita ada satu kursus dinamakan Projek Usahawan Siswa, PRUSIS. PRUSIS ni adalah elektif dan kita memberi kredit
kepada pelajar yang menjalankan perniagaan. Tapi mereka kena ada folio dan sebagainya, dan sebagai subjek elektif, mereka boleh diambil dalam mana-mana, boleh diambil oleh mana-mana pelajar. Jadi yang ni yang kita pakai embed, tapi dia embed dalam struktur dia lah. Maksudnya dalam transkrip tu dia akan ada satu subjek, projek usahawan siswa, dan dia adalah kredit kira. Kredit kira, dia dikira dalam CGPA. Jadi pelajar yang pelajar cross faculty, mereka di faculty engineering sebagai contoh, mereka sukalah benda ni. Sebab especially yang ada business, mereka dapat kredit lagi. Mereka boleh tukar ganti. Okey. Yang ketiga yang kita katakan tadi, infuse ataupun sebati, mereka elemen keusahawanan, dia tidak timbul ataupun tidak appear dalam struktur, tapi dia ada diajar dalam kelas tersebut. Apa yang dibuat adalah berbentuk tugasan yang ada ciri-ciri keusahawanan. Okay, sebagai contoh, pelajar sains mesti memahami mengenai, contohnya mereka berada di hujung semester, mereka boleh mendapat assignment mereka adalah membentuk perniagaan berasaskan pengajian mereka. Contohnya engineering dan sebagainya. Jadi tugas kita adalah untuk memastikan penyelarasan ataupun persebatian itu bersama satu bentuk fungsi lah. Okey, boleh fikir fungsi perniagaan yang sesuai untuk kita sebatikan dalam kursus tersebut. Contohnya sebatikan mengenai marketing, sebatikan mengenai costing, sebatikan mengenai sales, for example. Jadi sekurang-kurangnya mereka faham mengenai perkara ini. Jadi kita ada tadi integrasi, kita ada penyerapan, embed, dan kita ada infuse. Jadi di bawah kerangka HIPS ni kita dah yang saya boleh sampaikan, kita tak jadi masalah lah. Kita masih mengikut standard yang ada. Dan apa yang kita lebih penting adalah ini telah diluluskan di peringkat Jabatan Pengajian Tinggi. Jadi saya rasa doktor, tu saja untuk saya kongsi. Bukanlah maksudnya itu saja, tapi saya berhenti di sini dulu. Just in case ada soalan, silakan. Okay, kita seperti mana yang saya sebutkan di awal rancangan tadi, kita mengalu-alukan sebarang pertanyaan maupun perkongsian pendapat di kalangan para peserta yang sedang menonton rancangan ini yang dipancarkan secara langsung melalui platform Webex dan juga Facebook. Sementara kita menunggu soalan, saya ada banyak soalan ni sebab saya rasa penerangan yang disampaikan oleh Dr. Zul amat jelas dan menarik perhatian saya. Dan saya harap peserta para penonton yang mengikuti siaran kita telah mendapat intipati yang cuba disampaikan oleh Dr. Zul ni. Yang menariknya hari ini saya belajar banyak benda tentang educating entrepreneurship itu. Maksudnya educating for entrepreneurship, educating about entrepreneurship, educating through entrepreneurship. Yang mana kita boleh kaitkan juga dengan tiga practices yang doktor sebut tadi, sama ada kita nak integrate ataupun kita nak embed ataupun infuse. Jadi doktor, kalau saya boleh tanya pandangan doktor, kalau kita lihat kebanyakan program pengajian ni, dia dah dipenuhi dengan kursus-kursus wajib keperluan disiplin itu sendiri. Ramai di kalangan rakan-rakan saya sering memberi pendapat yang tak ada ruang lagi untuk kita embed program keusahawanan. Jadi itu bukan bermakna mereka patut lari daripada keusahawanan kalau ikut apa yang doktor terangkan tadi, sebab dia juga boleh integrate ataupun dia boleh infuse. Tapi saya tengok sini doktor, jalan yang termudah adalah dengan infuse itu sendiri. Jadi kalau doktor boleh sebutkan, tadi doktor dah bagi satu contoh yang baik. Maksudnya doktor, kalau misalnya program-program seperti yang telah governed by professional bodies ni, kalau mereka rasa tak cukup ruang lagi, sebenarnya mereka masih boleh menerapkan elemen keusahawanan ni dalam bentuk yang infuse tadi. Mungkin dalam bentuk tugasan dan sebagainya. Mungkin doktor boleh elaborate lagi the beauty of infusion ni macam mana? Okey, terima kasih Dr. Din mengenai soalan tersebut.
Memanglah kan, kalau kita tengok senarionya adalah orang kata kadang-kadang apa ni, kita bincang dengan dekan-dekan kata pelajar saya bukan dah sampai ke hidung, dah tenggelam terus dah ni, tak boleh bernafas lagi lah kerana struktur penuh dan sebagainya. Tapi kita masih nak kata okey, keusahawanan perlulah juga, kita mohon tak. Okey, bila kita sebut infuse tadi mengenai mengenai strategi dia. Okey, kat sini saya rasa kita boleh memohon um, pertimbangan dekan, iaitu menamakan satu atau dua kursus kita nak infuse. Kita bukan infuse semua, tapi kita infuse satu atau dua sahaja yang mereka fikir sesuai. Contohnya mungkin di engineering dia ada pengurusan kejuruteraan sebagai contoh. Engineering management sebagai contoh. Yang itu kita boleh infuse sebab yang lain dia are more technical. Dia tak boleh tinggal technical dia, itu tak apalah, kita go for it. Tapi kita katakan kita nak mohon jasa baik menamakan dua, sekurang minimum dua lah, kita katakan at least kita dapat. Kalau kursus tu 3 jam kredit, 3 jam kredit kita dah dapat 6. Tapi bukan semua kita utilize apanya 6 tu, tapi sekurang-kurangnya kita ada. Okey, bila kita infuse ni, kita, kalaulah saya boleh kongsikan, kita kena kenal pasti cost tutor tersebut ataupun pensyarah tersebut. Yang inilah fungsi pusat keusahawanan saya rasa. Kita kenal pasti mereka dan kita dekat dengan mereka lah supaya mereka faham mengenai konsep infuse ini. Dia bukannya adalah satu additional workload yang kita berikan pada pelajar. Tapi lebih berbentuk kepada yang tadilah business process yang boleh berlaku dalam kursus tersebut. Ada tak, maksudnya kita negotiate dengan mereka, kita bincang dengan mereka, ada tak enterprise yang saya sebut tadi, enterprise ataupun business process yang boleh berlaku dalam dalam disiplin ini. Jadi sebab kalau saya akan bagi satu atau dua saja business process, macam saya sebutlah, sale ataupun kurang-kurangnya costing ataupun profitability, sekurang-kurangnya mereka faham mengenai perkara ini. Yang tu pun dah kira sebagai elemen keusahawanan. Dan kalau kita nak sebatikan lagi, yang ni kita kreatiflah sikit kan, kita kata kita akan bantu mereka untuk finishing off. Maksudnya sekurang-kurangnya ada guest lecture. Sekurang-kurangnya ada guest lecture dan kita mohon mereka guest lecture tu datangnya daripada contohnya engineering management. Mereka perlu datang daripada seorang yang memiliki dan menguruskan firma sendiri sebab mereka terlibat dalam professional business. Jadi pengalaman kami bila mereka datang sebagai sharing ni, mereka lebih akan kata okey, apa yang kita buat technical ini penting, tapi dalam masa yang sama in order to survive in this professional business you have to do this and this. Jadi kat situ kita dah dapat satu elemen, dah dapat dua elemen. Yang satu industry input, yang kedua kita dah dapat satu coverage dari segi business activity ataupun business operation. Just in case kita kata bantuan daripada cross faculty, orang kata tak ngam, bukanlah tak ngam, maksud tak sampai dia punya maksud, then kita mohon mereka invite in whoever yang mereka fikir di industri untuk berkongsi. So that is one of element of infuse. Dan kalau dia boleh tekan sikit lagi ataupun kita kata press sikit lagi, mereka boleh turn any assignment. Sebab satu subjek saya fikir ada 2 atau 3 assignment tugasan yang berdasarkan CLO yang dipersetujui, ubahlah sikit ni yang tu. Okay, jadi dia maksudnya kalau infuse ni, kalau audit, kalau mana-mana dia macam kena cari, oh baru jumpa. So kita dah buat benda tu lah. Itu yang pada pendapat saya lah, Doktor. Jadi doktor, kalau saya dengar penjelasan doktor ni, saya rasa tak ada alasan lah untuk mana-mana ketua program kata, oh tak ada ruang lagi untuk kami masukkan elemen keusahawanan dalam program pengajian. Sebab sebenarnya dia boleh disebatikan melalui aktiviti dalam classroom itu sendiri. Betul. Doktor, ini soalan yang saya rasa sensasi sikit ni nak tanya.
adalah orang kata suara-suara nakal ni yang sering kata, oh UMK bolehlah buat, dia memang universiti keusahawanan. Tapi kami ni universiti itulah, universiti inilah, yang mana keusahawanan bukan dia punya backbone dia. Apa komen doktor untuk suara-suara nakal ini? Okey, kalau respon saya lah, yelah kita di Universiti Malaysia Kelantan sebab sedikit berbeza sebab kami terima mandat pun dah macam tu. Orang kata surat beranak macam tu, tak boleh tukar kan. Jadi the curriculum direka bentuk macam tu. Okey, cuma sekarang ni macam mana kita nak faham mengenai kita katakan universiti yang ada mandat yang lebih besar lah kita katakan, mandat yang lebih besar dalam melaksanakan agenda yang diamanahkan. Tapi dalam masa yang sama mereka juga perlu bersama dalam menjayakan agenda keusahawanan. Cuma kalau kita tengok ini adalah salah satu tools yang ada, iaitu alumni lah. Tak dapat tidak. Saya rasa alumni amat memainkan peranan untuk menjayakan keusahawanan itu sendiri juga. Sebab kita tengok doktor, kalau kita buat profiling alumni tu macam-macam yang ada. Universiti kebangsaan lagi lah ditubuhkan begitu lama, dan alumni-nya mempunyai profil yang pelbagai. Dan saya percaya alumni ada profil yang DNA-nya adalah berbentuk keusahawanan. Okey, jadi kat sini saya rasa ialah kita mengatakan bahawa keusahawanan bukanlah satu tumpuan untuk sesetengah universiti. Tapi bila dalam realitinya, kita melihatnya realitinya adalah alumni. Mereka bergiat cergas dalam perniagaan profesional yang mereka tempuhi. Malah mereka ada dah criss-crossing pun bidang perniagaan yang dibuat. Jadi yang ni pun kita alami sebenarnya doktor. Apabila kita ingin kita katakan digest pencapaian pelajar kita. Apa yang saya maksudkan adalah contohnya lah. Saya suka guna contoh dia ni. Nama dia saya ingat sampai sekarang. Nama dia Hasmira Cik Omar. Dia a lady from Kelantan. Right now is quite successful in running a business. Saya tak silap Banting rasanya lah. Saya tak ingat saya pernah bersama beliau tak untuk dalam kelas. Tapi bila kita lihat, dia ni sebenarnya karakternya senyap. Saya ingat lagi masa dalam kelas memang senyap. Dan apabila dia keluar, Hasmira ni mengambil masa yang lama lah untuk mencari pekerjaan dan sebagainya, dan telah berumah tangga. Dan saya tanya, dia kata macam mana boleh terlibat dalam perniagaan, adalah perniagaan F&B. Dia kata, doktor, basically the push factor lah. The push factor. Jadi saya rasa ni pun benda yang perlu difahami untuk kita memberi gambaran bahawa dalam keusahawanan dia, dan realitinya lah ada push and pull factor. So yang mana nak push ke pull, dan tak dapat tidaklah bila realitinya doktor push tu akan maaf saya guna perkataan ini, menggigit golongan ini, dan mereka akan terus pergi. Satu lagi kalau kita nak tengok, mungkin this is a bit of sweetener lah, pemanis sikit untuk keusahawanan ni. Kalau kita nak dapat buying out, mungkin kita boleh ambil inisiatif untuk pastikan program keusahawanan is part of finishing study. Finishing study maksudnya, okeylah, you have done your subject, you have done ni, congratulations and everything, datanglah sekejap untuk finishing off ni, at least you know for the fact, just in case kurang-kurangnya kita bagi pendedahan mengenai ekosistem yang berada di luar sana. Kalau sebab dia dah nak habis dah, fourth year ataupun kalau ada yang fifth year, sekurang-kurangnya contohnya yang medical student, Universiti Kebangsaan ada medical di Ceras ataupun di KL, di kampus KL, saya rasa yang ni kita boleh buat finishing yang mana kita terangkan, okey, kalaulah satu hari nak terlibat dengan dunia perniagaan, yang ni sekurang-kurangnya ni agensi yang perlu kalau Bumi Putra dengan agenda ini teraju dan sebagainya,
sekurang-kurangnya dia dah dapat. Just in case 5 years down the road tu, dia nak laksanakan, okey, saya ada. Masa kat Universiti Kebangsaan, pengarah SESMED, Dr. Azudin pernah cakap benda ni. Jadi, yang tu pun kita pun dapatlah bahagian kita jugalah, kita terangkan ini ya. So, tu pendapat saya lah. Doktor. Menarik. Betul. Dalam kita begitu gairah nak melahirkan, kalau di Fakulti Kejuruteraan, engineer, kalau di Fakulti Perubatan, doktornya dan fakulti-fakulti masing-masing. Hakikatnya seperti mana yang doktor sebutkan tadi, kita boleh lihat di track record alumni kita. Akhirnya kebanyakannya akan menceburi juga bidang perniagaan, bidang keusahawanan sebagaimana yang doktor sebutkan tadi. Jadi sedikit sebanyak ilmu dan asas keusahawanan itu perlu dibina semasa mereka masih lagi dalam universiti ini. Saya selalu kata, walaupun UMK itu orang kata suap beranak dia universiti keusahawanan, tidaklah bermakna kata dia saja yang kena buat keusahawanan. Sebab keusahawanan ni macam yang telah orang macam doktor dengan saya, kita sedar betapa pentingnya. Tapi bagi kawan-kawan kita yang masih lagi mencurigai keusahawanan ini, kita perlu yakinkan mereka yang ini bukan hanya untuk memenuhi keperluan semasa pengajian. Dia punya implikasinya adalah jangka panjang yang lebih besar di luar sana. Apabila macam mana doktor sebutkan tadi, saya setuju sangat-sangat, apabila mereka telah keluar dan berdepan dengan realiti kehidupan sebenar. Itu yang orang kata yang menggigit tadi tu, saya sokong sangatlah. Okey. Kita masih menantikan soalan kalau ada, tapi kalau tak ada pun saya perlu ingatkan yang masa kita telah pun melepasi 1 jam 10 minit. Tak sedar doktor, seronok sangat mendengar penerangan ni. Tetapi ada banyak benda baru yang saya belajar daripada Dr. Zul hari ini, dan mungkin ini merupakan amalan yang telah membuktikan hasilnya apabila UMK dinobatkan sebagai Universiti Keusahawanan terbaik pada tahun yang lepas. Bagaimana mereka menerapkan elemen keusahawanan, menyedarkan komuniti UMK itu sendiri, sampai warden asrama, sampai pemandu bas, semuanya diterapkan dengan kefahaman tentang aspirasi keusahawanan yang cuba dibawa oleh pihak universiti. Jadi saya rasa itu adalah satu langkah yang baik untuk orang kata menghidupkan suasana keusahawanan itu. Dan yang keduanya saya perhatikan dalam di UMK, kalau daripada perkongsian doktor tadi, sememangnya dianya agak tersusun dan agak teratur dalam usaha untuk membawa agenda keusahawanan ini. So terima kasih banyak doktor atas perkongsian ini. Saya cuba tengok kalau ada soalan. Agaknya malu-malu kot peserta kita petang ni doktor. Tapi saya yakin kalau mereka yang berminat untuk mendapat maklumat lanjut, saya yakin kalau hubungi pengarah ISMI ni, dia tak lokek ilmu lah. Dr. Dizol ni dia boleh berkongsi, dan kalau ada institusi tuan-tuan dan perempuan ingin menjemput untuk membuat satu sesi khas pun, saya yakin Dr. Dizol boleh kot doktor ya. Saya pula jadi manager. Tak apa, saya lapang dada untuk menerima, dan macam saya selalu cakap lah, dalam dunia keusahawanan ni tak ada siapa yang terbaik. Kita belajar sesama kita, kerana saya selalu melihatlah peluang untuk menambah baik. Ada room of improvement lah selalunya yang kita lihat. Apatah lagi sekarang ni keusahawanan dah dulu kita biasa dengan brick and mortar punya approach. Sekarang ni dengan digital dan sebagainya, kita pun kena bergerak inilah sedikit. Betul. Saya rasa ini bukan agenda UMK seorang saja kena buat. Ini adalah satu tanggungjawab yang kita semua di IPT, dan kita juga mempunyai peranan demi masa depan pelajar-pelajar kita, anak bangsa kita. Kita ada satu soalan, Dr. Dizol, daripada Dr. Salmila. Ini orang kuat kami ni dekat FSSK UKM ni. Okey, soalan daripada Dr. Salmila. Dia kata, terima kasih atas sharing yang diberikan petang ini. Saya ingin bertanya sedikit, bagaimana hendak membantu SE dan GE untuk terus sustain, sustain even selepas mereka keluar daripada universiti. Doktor? Okay, saya mohon respon sikit. Okay. Ada dua elemen kat sini. Satu, student entrepreneur. Yang kedua, graduate entrepreneur lah.
Okey, kalau student entrepreneur, kita fokus tadi definisinya adalah mana-mana usahawan yang melaksanakan perniagaan bila dia menjejak kaki. Yang ni kita anggap sebagai superstar lah. Dan GE ni adalah datang daripada SE juga sebenarnya. Okey, jadi saya jawab secara bersekali lah. Okey, untuk kedua-dua ini, saya fikir tak dapat tidak kita kena extend our ecosystem. Okey, maksudnya adalah macam saya sampaikan tadi, ekosistem yang ada dalam universiti adalah close. Dia bukanlah tertutup. Saya tak suka perkataan itu, tapi tuan hadirin semua fahamlah maksud saya. Dia dalam universiti. Jadi realitinya sistem sokongan, ekosistem dan semuanya berada di kementerian yang berbeza. Yang ini kita ambil dari segi governance lah. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Jadi dekat sini kita kena terus menghubungkan mereka dalam ekosistem yang lebih besar. Ekosistem yang lebih besar, terutamanya dengan agensi lah. Sebagai contoh, kalau kita berbual dengan agensi, kebetulan kami pun ada berbincang dengan pihak InScan, pihak PUNB, pihak SME Corp. Jadi kita pun faham sebenarnya apa yang dia nak. Tak lain tak bukanlah, dia kata kalau boleh pelajar ni kena ada keberanian untuk mengambil kita katakan pinjaman. Bukan dia galakkan, tapi dia kata this is where mereka faham mengenai komitmen kewangan yang mereka kena buat. Okay, so dan saya tanya adakah ini berkait dengan sustainability? Dia kata yes, sebab bila seseorang GE ataupun SE lah, kita katakan usahawan pelajar ni, mereka berada dalam ekosistem ini, dia tak akan putus. Okey, agensi akan terus membantu mereka bila mereka, contohnya mereka dah bersedia untuk mengeksport. Datanglah pula Maida, datanglah pula Matrik dan sebagainya. Cuma mereka ini kena dapat pendedahan awal. Okey, lesson learn daripada kami. Okey, lesson learn daripada kami kenal pasti bahawa student ni, pelajar ni, dia boleh masa kat universiti, dia boleh je buat pitching dan sebagainya depan lecturer dia, depan pengarah pusat kesusahanan macam Dr. Dane apa semua, okey je. Sekarang ni bila kita jemput orang luar, mulalah kata, kenapalah berubah macam ni pula. Kan? Jadi dia ada fear factor tu tiba-tiba datang. Yang ni lah yang saya katakan, dia dah kena berada dalam ekosistem tu sedikit awal. Kalau kita nak pastikan. Sebab yelah kita doakan mereka yang terbaik untuk jadi usahawan yang besar, tapi bila dah habis kat universiti, kita boleh buat tracer sajalah. Dah habis, dia dah bergelar graduate, kita boleh buat tracer saja. Ataupun kita boleh buat yang kalau kita extend a bit, kita boleh buat continuous education saja. Yang dia nak pergi explore yang lain tu sebab berada di luar kawalan kita lah. So respon saya adalah kita kena invite in the actual entrepreneurship ecosystem within our system. Jadi kat situlah. Okay. Terima kasih. Satu pandangan yang menarik. Saya rasa memang itu yang usaha sedang dibuat oleh semua pusat keusahawanan. Betul. Dan kita memang mengharapkan sokongan daripada rakan-rakan pensyarah yang lain untuk sama membantu untuk menyedarkan dan memberi penerangan kepada pelajar-pelajar kita supaya dia dapat meneruskan momentum tu bukan saja dalam kampus tetapi juga selepas mereka meninggalkan kampus. Satu lagi soalan doktor, mungkin ini soalan terakhir kita sebab masa pun dah mencemburui kita. Daripada engineer teknologis Muhammad Rizwan Ismail, soalannya kalau kita boleh baca di chat box, dia kata bagaimana untuk menerapkan keusahawanan dalam disiplin kejuruteraan. Kebanyakan pelajar akan lari bidang usahawan trending berbanding apa yang telah dipelajari. Doktor jelas ke maksudnya sebagai innovator dan designer? Jelas ke Dr. Zul soalan yang cuba disampaikan ni? Okay. Boleh. Silakan. Respon saya melihat ini adalah salah satu peluang lah. Saya suka sebenarnya kalau ada engineering ni. Sebab mereka macam IR katalah, mereka sebagai innovator dan designer. Dan innovator dan designer ni adalah dia dalam ekosistem ataupun innovation process lah. Innovation process. Okay, mereka dah biasa dengan ideation, mereka sudah biasa dengan testing, mereka dah biasa pun dengan proof of concept. Okay, cuma hujung dia adalah
tak dapat tidaklah kan. Yang ni ada satu argument mengenai profiting from innovation daripada Profesor David Tees daripada Universiti UCLA kan. Dia kata mengenai profiting from innovation ni adalah di mana usahawan ataupun innovator, maaf saya guna kata innovator ataupun engineer lah. Engineer sedar ada ada nilai dalam penciptaan mereka, innovative idea tersebut. Tapi mereka tak faham ataupun kurang faham mengenai market penetration. Okey? Bagi saya, kalaulah boleh sebenarnya aspirasi kalau tengok pembangunan ekonomi, kita nak ramai innovation based entrepreneur. Innovation based entrepreneur ataupun technology based entrepreneur, bagi saya lah dia datang daripada orang yang mempunyai technical engineering people, biotechnological people. Yang ni yang ada, tapi bagi saya again is about finishing off tu. Finishing off. Maksudnya kat sini, biarkan mereka dulu dengan disiplin ilmu, kalau tak ada ruang lah, disiplin ilmu teknikal mereka, bila mereka dah habis, dah rasa macam okey, saya dah selesa dengan body of knowledge saya dengan engineering, saya boleh jadi engineer yang bagus, dan kita supplement later on. Kalau tu kita boleh ambil Entrepreneurship Enhancement Program lah, EEP. Kita brandingkan yang tu lah, Entrepreneurship Enhancement Program ataupun Finishing Off the Program lah. Yang ni kita minta jasa baik fakulti yang adakan, dan insyaAllah saya rasa Dr. Din di Industri Kebangsaan SESMED memang akan boleh design benda ni lah. Contohnya yang tadi dua elemen, kalau dia nak create value, is about market penetration and scaling up. Dua tu yang penting lah saya nampak. Okey, terima kasih doktor. Saya harap itu menjawab soalan rakan kita engineer teknologis Muhammad Rizwan ya. Memang betul, pelajar sekarang ni kalau kita cakap pasal keusahawanan, mereka memang nampak benda-benda yang orang kata low hanging fruit lah, jual beli dan sebagainya. Tetapi dengan usaha yang sedang dibuat di kebanyakan fakulti, penerapan elemen inovasi dalam keusahawanan itu, mungkin satu masa nanti akan makin ramai pelajar-pelajar kita yang berminat dalam keusahawanan berteraskan peluang, bukan saja necessity based entrepreneurship itu. Dr. Zul, saya rasa sepanjang 1 jam 45 minit doktor berhujah tadi ataupun berkongsi tadi, banyak benda yang telah doktor sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta-peserta juga yang telah menanyakan soalan. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung acara kita pada petang ini. Kita rasa amat bersyukur kerana Dr. Zul telah meluangkan masa beliau untuk memberi penerangan dua benda yang penting. Satu, tentang EIE itu sendiri, dan yang kedua tentang penerapan elemen keusahawanan pelbagai bidang tadi, dalam merentasi bidang tadi. Saya banyak benda baru saya secara peribadi telah belajar daripada anak muda kita ini, dan saya yakin mereka yang mengikuti siaran ini juga telah mendapat manfaat daripada sesi ini. Jadi saya sekali lagi bagi pihak UKM SESMED ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Zulkifli Mukhtar yang telah sudi menerima jemputan kami. InsyaAllah kalau ada kelapangan lagi dalam arena yang lain, mungkin kita dapat sama-sama membincangkan lagi isu ini ataupun isu lain yang mempunyai kaitan dengan agenda keusahawanan ini. Dan bagi sidang hadirin sekalian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana mengikuti siaran kita ini. Teruskan menyaksikan siri webinar SESMED ini. InsyaAllah bulan depan kita akan ke udara lagi bersama seorang ahli panel yang lain pula, membincangkan isu yang lain juga. Saya rasa sampai di sini saja kita untuk kali ini. Bagi pihak UKM SESMED, saya mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan ataupun kesilapan sepanjang mengendalikan program ini. Dan untuk itu saya akhiri sesi kita ini dengan ucapan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zul. Sama-sama semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua.